Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat bersua sekali lagi pada pagi ini, tanggal 21 Ramadan, insya-Allah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat melakukan apa-apa ibadah yang terbaik, khususnya pada minggu-minggu akhir inilah, ataupun 10 malam yang terakhir ini, insya-Allah mudah-mudahan akan dipermudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bertugas, ada yang sedang berehat, dan pastinya yang berbaring yang sedang bergolek-golek sambil dengar kuliah. Dan
mungkin dalam kenderaan, ya. InsyaAllah apa pun situasinya, terima kasih. Jangan lupa kita pakat-pakat share macam biasa. InsyaAllah mudah-mudahan bertambah lagi ganjaran pahala kita pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini. Bazid Aziz daripada Muar, Kak Mumtaz daripada Singapura, terima kasih. Dua pupu saya, Muhammad Sazwan daripada Labuan, Sabah, Faiz Helmi, kemudian daripada Teluk Intan macam biasa, Asma Zuraida. Selamat pagi Ustaz, pagi tadi saya tunggu ingat ada kuliah subuh, rupanya buat live masa ni. Saya ada maklumkan semalam, mungkin Asma tak dengar, tak perasan, ataupun terlepas pandang ke. Saya ada maklumkan petang semalam, saya ada maklum yang kuliah subuh ni pagi tadi kita bawa ke pukul 10 kan. Mana larat bro nak kuliah banyak-banyak ni. Kan kita apa orang panggil, win-win sikit, insya-Allah. Okey, Asma, tak apa, pagi ni dapat dengar insya-Allah. Kak Syam daripada Puchong, panas terik, terima kasih Kak Syam, rajin upload gambar masjid terapung. Kan lepas-lepas rindu ke masjid lah, alhamdulillah. Muhammad Fidaus Ahmad, Umi Umrah, Eli Masni, Ryan King, Fatimah Abdul Rahman, Nasuhano, Arif Irhan, terima kasih share. Helwa Istiqamah, sedap nama tu kan. Muhammad Firdaus Ahmad daripada Pantai Dalam, matahari baru menyinar Ustaz. Yes. Apa tu, tengah cerah ni kan, nampak langit biru tu, cerah elok, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Arif Fazila Arifin, Kuala Kangsar, daripada Kuala Kangsar. Helwa orang JB, terima kasih Helwa. Kak Syahidah Yusof, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Su, Abang Arif Rasul daripada Korea, Masjid Al-Hidayah. Sampai lupa nama bang, 2 bulan tak pergi masjid. Kak Salma Saleh, terima kasih. Ahmad Rasidi, Copenhagen. Jangan marah tu, Ahmad Rasidi, Copenhagen. Gopeng lah, nama glamour Copenhagen. Jangan main-main kau, barulah meriah sikit. Cik Su daripada Kuantan, terima kasih. Hanim Daud, Zai Ismail, Asdan dari Shah Alam, Asdan, macam-macam nama ni. Muhammad Fauzi, banyak sungguh kuliah online Ustaz, mana yang sempat singgah. Betul kan, berterabur kuliah online ni, setiap jam ada. Subuh tadi pun saya tak ada kuliah kan, banyak ke ustazah ada saya tengok. Zai Ismail, terima kasih daripada Singapura. Syukran. Adnan Hamid, Adnan Hashim, Kak Syam, dapat jenguk-jenguk je masjid dah. Nampak tengok kubah pun jadilah kan. Baru kita tahu mahalnya masjid tu tak, nikmat masjid ke masjid tu. Allahu Akbar. Basirah binti Syarif, baru masuk sejak bulan puasa ni selalu miss kuliah Ustaz, sebab kadang-kadang sama dengan tadarus. Betul, tak apa Kak Basirah, mana-mana yang kita teringin nak tengok, teringin nak dengar, kita singgahlah. Semua tu ada manfaat kan, insya-Allah tak ada masalah. Mana sompek kita singgah, macam tu. Kak Sa'diah Makyid daripada Teluk Panglima Garang, terima kasih banyak. Juga Kak Zah yang baru menjengah masuk, insya-Allah terima kasih. Baik,
sekejapnya saya nak jap. Sekejap. Sebentar. Alamak, tak ada lah. Sekejap. Buat sabar, buat tenang semua. Sekejap. Ni boleh lah ni, saya pinjam yang ni sekejap. Sekejapnya. Hilang pula dah. Sabar sebentar. Tu dia. Alright. Sekejapnya. Okey. Okey. Baik. Terima kasih juga Abang Mat Yusof dari Seri Gombak, Line Clear, Abang Adnan Hashim, rindu dengan masjid. Allahu Akbar. Muhammad Firdaus Ahmad, Ustaz mohon doakan anak kena kuning dah 17 hari lahir. InsyaAllah kita akan doakan di hujung kuliah. Nanti ingatkan saya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kak Faridah Yusof, terima kasih. Baik, sahabat sekalian, yang saya berhenti sekejap tadi, saya sebenarnya cari tu yang saya pinkan di bawah tu. Iaitu kuliah kita pagi ni ditaja ataupun dianjurkan oleh Quranic Mind City Center yang berpusat di seksyen 14 Shah Alam. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat boleh follow page yang berkenaan yang kita pinkan tu. Dan siapa nak belajar Quran, nak belajar Taranum secara asas, kemudian apa lagi, ilmu tajwid yang basic kan, nak belajar mengaji ke, Taranum ke dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok dekat page Quranic Mind City Center, atau ada link dia di situ. Dan siapa nak menyumbang infak juga boleh klik link yang disediakan dekat yang saya pinkan itu. Boleh dapat, no? Alright. Terima kasih Ustaz Izzat. Saya rasa Ustaz Izzat kot ni, Quranic Mind City Center ni. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Kak Faridah, terima kasih. Helwa Istiqamah, suka Ustaz respon semua mesra gitu. Tak, dia gini, saya sebut banyak kali dah. Saya boleh respon satu persatu nama yang keluar tu, yang saya tak terlepas pandang lah, kan. Saya monitor dua tau, untuk memastikan tidak terlepas pandang tu. Satu dekat ni handphone ni, satu dekat laptop. Sebab kadang-kadang ada yang terlap kan, dia hilang lah, tak sampai, tak masuk ke sini, dia masuk sana. Jadi, dan saya sebut dah, saya respon-respon ni, saya rasa ini juga hikmah PKP sebenarnya. Sebab kalau kuliah-kuliah biasa kita di surau masjid, walaupun saya buat live juga melalui audio kuliah dan sebagainya, tapi kita tak boleh sangat nak respon pada nama-nama dan tukang-tukang komen tu, kan. Pasal depan kita ada jamaah, depan kita ada audiens surau masjid, kan, pejabat. Jadi dah satu kerja pula lah kita nak selak telefon ni, kan. Itu kita kena raih yang geng yang ada depan kita lah. Jadi sebab itu kuliah biasa saya tak adalah respon sangat, kan. Memang tak pernah respon pun, kecuali adalah sikit-sikit je, tidaklah semesra macam ni. Dia gitu, kan. Sebab ini kita kuliah sendiri di rumah, tak ada siapa pun. Suka hati akulah, aku nak baca ke tak baca lah. Tapi kita bacalah, kita meraihkan, insya-Allah. Alright, terima kasih Kak Saliza Azami Abu Bakar dari seksyen 24 Shah Alam Masjid, seksyen 24. Okey, sahabat sekalian, hari ni tajuk kita Lailatul Qadar. Tajuk best ni.
kan, Lailatul Qadar pulun jangan tak pulun. Dia tajuk kan. Saya nak tanya sikit boleh satu soalan, agak-agak lah, ini agak-agak je. Kalau berani jawab lah, kalau berani tuan-tuan jawab lah. Tapi jangan lupa pula share dulu. Share kuliah kita pagi-pagi ni kan, dapat pahala. Soalan maut saya pagi ni, agak-agak lah, malam tadi Lailatul Qadar ke tidak? Agak-agak aja saya nak tengok jawapan. Saja kan, berdasarkan ilmu yang kita dah ada, berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan rasa hati kita, berdasarkan ibadah kita malam tadi kan, rasa-rasa Lailatul Qadar ke tidak? Macam tu. Acu jawab tengok. Kan? Ini tak ada hadiah lah, saja jawab kan. Sambil tu tuan-tuan jawab ni, saya nak tengok. Baik, mesti tuan-tuan ibu-ibu cakap, alah ustaz, tak ada ke soalan lain? Tak ada ke soalan lain ustaz? Payah benar nak menjawab ni. Buat tenang. Copenhagen tu kampung saya ustaz. Jauh kampung Zaleha ni. Terima kasih Abdul Razak, Rahim, Mak Khalil, Sharifah Marsidi, Paka Clear, Abu Haris, Wan Suhaimi, Wan Omar. Buat tenang, buat tenang sikit. Masuk je terus share. Terima kasih Kak Dasimah Mak Suki. Tajuk yang best ni ustaz. Paling berani jawab setakat ni Muhammad Firdaus sajalah. Dengan Kak Faridah kan. Tak apa, teruskan jawapan dulu. Bawa tenang semua. Baik, terima kasih sahabat saya Siti Habibah Muhammad Amin. Thank you Bib, join kuliah pagi ni dan join grup Telegram tu. Terima kasih banyak. Baik, okey, saya sebenarnya dalam 2-3 dalam masa terdekat ni lah, sehari dua ni ada jemputan kuliah macam ni lah, ada tajaan dan sebagainya yang tajuknya lebih kurang sama lah, kan, Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar. Jadi memang cantik lah kalau tajuk tu kita bincang macam awal-awal 10 akhir macam ni. Jangan bincang dah ujung, Lailatul Qadar pun dah terlepas dah nanti kan. Jadi pagi ni kita nak tengok-tengok sikit, kita nak pantau-pantau sikit kan, kita nak share sikit lah ilmu yang ada ni. Mudah-mudahan orang kata bertambah. Siti Habibah punya komen, jawapan hampir sama macam jawapan saya juga kan. Mungkin satu sekolah ni rasanya. Satu sekolah di Kuala Kubu dulu. Tapi tak apa. Tak apa. Teruskan komen. Rasanya belum lagi kot. Panas memancar terik tak? Bib kata tidak. Helwa Istiqomah memang confident lah jawapan tak? Tidak terus. Pasal pagi ni matahari terik. Malam tadi lebat ustaz, pagi ni mendung. Kak Faridah, nampak pagi ni macam tenang. Sudahlah kan, nasib kita lah. Jadi tak apa, itu saja je saya bagi soalan tu, biar kita memikir sikit lah. Biar kita mikir sikit. Cik Su kata Kuantan pagi ni mendung. Hamizah, okey, terima kasih Hamizah. Baik, tak apa, yang tu abaikan je lah, soalan saya tu saja je kan. Kalau saya wallahu alam lah, tapi belum lagi lah kot rasa-rasa di hati dan pengamatan-pengamatan yang kita intai-intai tu rasanya mudah-mudahan belum lah. Mudah-mudahan juga sudah tu bagi orang yang rasa malam tadi dia kemas sikit ibadah dia kan, yang rasa-rasa malam tadi terlajak pula, rasa macam belum kot ustaz. Contoh ya, saya bukan tuduh tuan-tuan yang jawab belum tu malam tadi tak semayang sunat ke apa, dah, ini contoh saja ya. Alright,
Baik. Panas neheng. Panas neheng tu apa? Panas terik Zaliha Adenan. Cik Su rasanya tak lagi. Helwa Istiqamah seronok. Masa PKP dapat live dan soal jawab. Soal boleh, jawab tu belum tahu lagi. Kan? Orang tanya, Ustaz boleh buka soalan? Boleh, jawab belum tentu. Tak, sebab tak wajib jawab kan. Mana yang boleh jawab, kita jawab lah. No? Yang tak boleh tu kita refer pada yang lebih alim lagi lah, insyaAllah. Baik, sahabat sekalian, pertama kita nak tengok pagi ni pasal Lailatul Qadar. Tajuk kita pulun jangan tak pulun. Kan? Soalan dia, pulun tu macam mana nak pulun tu? Adakah kita nak pulun ni sampai tak bercakap laki bini kan? Dalam rumah 24 jam baca Quran, adakah begitu? Atau pulun ni sampai mengasingkan diri, dah tak bercakap pula, tak jumpa anak bini pula, dah duduk dalam bilik berkurung, adakah itu pulun? Kan? Baik, dia ginilah, kita santai-santai dan kita relax-relax je pagi ni. Pertama, kita kena ingat dalam kepala kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan, menghadiahkan Lailatul Qadar ini khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah hadiahkan Lailatul Qadar dengan fadilat yang Allah sebut dalam Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semua orang tahu bila Allah kata malam Al-Qadar itu anugerahnya adalah lebih baik. Saya selalu sebut kalimah yang Allah guna ialah khairun. Khairun itu maksudnya lebih baik, bukan sama dengan. Fahamkan elok-elok. Allah tidak kata malam Al-Qadar itu sama dengan 1000 bulan kelebihan beribadah selama 1000 bulan. Dia bukan sama dengan, tapi Allah sebut khairun. Khairun maksudnya lebih baik berbanding ibadah selama 1000 bulan. Dengan perkataan lain yang lebih mudah kita nak faham, orang yang mendapat fadilat-fadilat kelebihan Lailatul Qadar ini, insya-Allah ganjarannya melebihi ibadah 1000 bulan. Melebihi. Sebab Allah guna perkataan khairun, lebih baik, maknanya melebihi. Macam tu. Boleh faham no? Itu asasnya. Dan 1000 bulan itu berapa tahun? Kalau kita bahagi 1000 dengan 12 untuk setahun, kita akan dapat jumlahnya lebih kurang 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Maksudnya, kata ulama, orang yang dapat malam Al-Qadar itu, ibadah dia digambarkan dengan dia beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. 83 tahun, betul 83 tahun 4 bulan non-stop. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini bukan kecil anak punya ganjaran ni. Ya, rugilah siapa yang tak pulun. Rugilah orang yang dalam kepala otak dia 10 akhir ni hari untuk dia enjoy sebab raya dah dekat. Allahu Akbar, rugi sangat. Bukan maksud saya tak boleh seronok hari raya. Memang Islam bagi kita seronok. Hari raya memang hari untuk berseronok. Berseronok yang ada batasan. Kan? Walaupun raya tahun ni macam tak seronok. Pasal tak boleh merentasi negeri. Daerah boleh. Kan? Tak boleh merentasi negeri. Contoh, akulah mangsa keadaan. Saya asal Gombak, orang KL lah, orang Gombak kan. Duduk di Sungai Buloh sekarang.
tahun ini ialah kita suami-suami misali ni kan. Puji diri sendiri tu aku tak tahan. Kan? Kita ni suami misali. Saya tiap-tiap tahun memang buat giliran. Kita tak nak bergaduh. Kan? Kita buat giliran. Okey, tahun ni raya kat Gombak. Tahun depan raya kampung isteri. Tahun satu lagi kampung suami. Macam tu lah. Kita buat gila-gila kan. Dia gila-gila tu sebab jauh. Kalau dekat tak apa. Jadi kampung isteri saya ni Langkawi. Kena naik bot bang. Pulau Langkawi tu. Jadi tahun ni sebenarnya memang giliran ke Langkawi. Kan? Ke Langkawi. Tiket ferry dah beli untuk bawa masuk kereta. Dah beli bulan 1 itu hari. Dah bincang-bincang adik-beradik. Okey, kita bawa masuk kereta senang. Kan? 5 hari seminggu duduk sana, kita bawa masuk kereta. Jimat duit sikit. Kan? Dah booking siap bayar semua dah. Dah kali keluar arahan macam ni. Semalam telefon ferry. Mujur lah dapat gak refund lah. Tapi tak banyak lah. 70% kan. Jadilah. Ataupun dia kata boleh open tiket sampai ujung tahun. Buat bertenang lah saya kata. Aku nak duit tu dulu. Refund balik kan. Tapi minggu depan baru dapat lah. Standard lah tu. Cuma ialah kita rasa macam tak beraya sangat lah. Seronok-seronok gitulah. Tak boleh melebihi 20 orang kan. Satu hari je. Raya kerajaan bagi sehari je. Nak puluh-puluh nak ziarah tu sehari. Tu yang keluar semalam kan dalam berita. Jadi apa pun sahabat sekalian, apa pun sahabat sekalian, insya-Allah nanti Bib kita akan doakan untuk Abang Musa insya-Allah. 2 hajat dah ni. Untuk sahabat tadi, anak dia demam kuning dah 17 hari, dan sahabat sekolah saya ni Habibah Mak Amin, suaminya Encik Musa, Abang Musa lah saya panggil dia. Sekarang dekat HKL. HKL ke di rumah Habib berulang-ulang ke duk HKL, tak perasan pula. InsyaAllah kita akan doa-doakan sekarang, dan kita akan doakan nanti pada malam-malam kita bermunajat sepanjang 10 malam insyaAllah. Baik, jadi memang Islam benarkan kita beraya tu untuk seronok. Sebab itu antara hari yang diharamkan berpuasa ialah 1 Syawal. 1 Syawal tak boleh puasa dah. Kan? Tak boleh puasa dah. Haram puasa hari tu. 2 Syawal boleh. 1 tak boleh. Pasal Allah nak bagi kita seronok raya. Kamu dah sebulan tak makan siang, sebulan terkawal diri dengan baik, 1 Syawal tu railah elok-elok dengan qadar yang terbaik. Itu cantiknya agama. Baik, balik soalan kita tadi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan Lailatul Qadar pada umat Muhammad, tidak kepada umat lain? Umat Nabi lain tak ada Lailatul Qadar. Umat Nabi Muhammad saja, zaman Rasulullah saja sampai hari kiamat. Sebab apa sahabat sekalian? Jawapannya, pertama kerana itulah specialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah apa yang disebut sebab umat Muhammad ni umurnya pendek-pendek kan. Nabi pun sebut a'maru ummati bainas sittina was sab'in. Bainas sittin was sab'in. Nabi kata umur umat aku 60 ke 70 tahun. Itu average. Kadang-kadang pendek daripada itu lagi meninggal dah. Kadang-kadang terlajak pula sampai 95 bagai kan. Itu rezeki Allah bagi. Jadi sebab umur kita tak sama macam umur umat dulu-dulu yang ratus-ratus tahun, 200-300 tahun, Firaun 500 tahun. Boleh kan, panjang umurnya. Kita 40 jalan kan, 56 jalan, 70 jalan. Datuk Ismail Kamuh baru ni 72 meninggal dunia kan. Jadi disebabkan pendek, jumlah tu pendek, Allah lebihkan sedikit amalan tapi dapat imbuhan 1000 bulan. Nampak tak?
betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala khususnya kepada apa yang dipanggil umat Muhammad ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya merayu sekali lagi untuk kita dalam ruang-ruang yang berbaki ni. Oh, memanglah kalau kita penat, sangat penat. Kan? Saya semalam pagi ada kuliah subuh kan. Kuliah subuh. Lepas tu petang pun saya ada kuliah kan. Semalam ada kuliah. Sebenarnya malam tadi pun saya ada kuliah sebenarnya, tapi saya tak beritahu ke tuan-tuan. Minta maaf lah tu, saya sembunyi. Tak, bukan apa. Saya takut tuan-tuan tak larat nak dengar banyak sangat kan. Lepas tu takut garang saya nak berkuliah garang, tak ada modal pula saya nak pusing. Modal dah habis. Kan, tapi semalam saya memang letih sungguh. Semalam saya kuliah sebenarnya tajaan Masjid Asy-Syarif Meru dekat rumah sahabat saya Siti Habibah tu lah. Kan. Tapi saya memang letih betul semalam. Kuliahnya 10 malam. Ada juga yang tengok, saya tengok semalam. Kan. Tapi saya tak share mana-mana lah. Saya buat dekat live page saya lah. Tapi saya memang letih sangat semalam. Nak menghabiskan kuliah setengah jam tu, ya Allah ya Tuhan, kan, mata dah tak larat nak buka dah. Kan, jadi tak apalah, kita buatlah setakat mana kita boleh lah. Jadi walaupun letih kan, kita nak letih pun sahabat sekalian, ni 10 akhir ni je kita nak letih pun, kita nak pulun ni pun, inilah masanya. Lepas-lepas raya ni kita rehatlah sekejap ibadah kita tu kan. Kalau teruskan istiqamah itu lagi cantik. Maksud saya kita nak pulun sungguh-sungguh baca Quran, kita nak sedekah, Allahu Akbar kan, kita nak wakaf, kita nak munajat, kita nak bangun tahajud awal sikit. Inilah masanya. Starting pointnya bermula Ramadan. Point untuk kita berubah, point untuk kita apa dia panggil, memulakan sesuatu amal kebaikan itu. Inilah masa kan. Kalau tidak kita nak bangkit pagi tau. Pagi sebelum bang subuh paling senang Ramadan. Sahabat tahu kenapa? Sebab ada anjuran bersahur. Ada anjuran sahur. Lepas tu bila ada anjuran sahur ni, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang maha berkuasa, hebatnya dia umpannya kita sahur ni dengan makan. Kan, dia umpan sahur tu dengan makan. Tu yang boleh bangkit tak? Itu yang boleh bangkit. Gila tuan-tuan, mana ada orang makan pagi-pagi buta bangun tidur sebelum subuh, tak pernah dibuat dia orang. Tapi hebatnya Ramadan kan, Allah bagi kita, diumpan dengan makan, kita bangun kan. Tuan-tuan boleh imagine tak, kalaulah Nabi kata bersahurlah kamu dengan membaca ayat-ayat Quran, taubat tak bangkit tuan. Saya cakap tu terang, taubat tak bangkit, saya pun tak bangkit. Bersahurlah kamu dengan sembahyang sunat 2 rakaat. Ustaz, kian salam je lah ustaz. Ustaz lah bangkit seorang. Dah, aku pun tak bangkit kan. Tapi bila Nabi kata bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air, ada cerita makan, ada cerita minum, ada cerita terkedarah sikit, itu yang bangkit. Jadi bila lagi kita nak bangun munajat ni lah, inilah masanya, inilah ruangnya, inilah keadaannya. Kan, inilah keadaannya. Jadi sahabat sekalian, baik, kita nak sebut gini. Tadi saya dah cerita ringkas-ringkas sikit pasal Lailatul Qadar kan. Maknanya malam itu anugerah ni Allah bagi khas pada umat Muhammad. Dan Lailatul Qadar ini sahabat sekalian
apa benda sebenarnya Lailatul Qadar tu? Itu kita nak kena faham. Lailatul Qadar ni dikatakan seluruh malaikat turun ke bumi. Turun ke bumi ni. Kan? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Diturunkan pada malam itu para malaikat. Sekejap. Diturunkan pada malam itu para malaikat waruhu fiha. Ada tafsiran yang menyebut roh pada ayat itu ialah dipanggil malaikat Jibril, Ruhul Amin. Itu gelaran malaikat Jibril. Jadi malam Lailatul Qadar tu apa benda? Malam yang semua para malaikat turun, yang penurunan itu dikepalai oleh malaikat Jibril yang jadi lead, yang tukang leadnya. Mereka turun ke bumi. Turun itu untuk apa? Turun untuk tengok siapa yang berdoa, siapa yang bangun, siapa yang bersedekah, siapa yang baca Quran, siapa yang bermunajat, siapa yang menangis mengenang dosa, siapa yang beramal, siapa yang itu, siapa yang ini. Semua yang sedang beramal pada malam, sepanjang malam itu. Tuan-tuan kena ingat, saat itu saya kata potensi kita nak dapat Lailatul Qadar ini sebenarnya sangat cerah. Sebab ianya berlaku sepanjang malam pada malam yang berkenaan. Contohnya macam katalah malam tadi kan. Start maghrib tu, ulama bincang, start maghrib malaikat dah mula turun step by step. Kemuncaknya waktu sahur tu, sampailah lepas sembahyang subuh, baru diorang naik balik ke langit, balik ke tempat asal dia balik. Jadi potensi kita nak dapat tu, ulama kata sebenarnya sangat cerah. Cuma kita tak tahu malam bila. Cuma kita pulun aje lah tiap-tiap malam, terutama malam-malam ganjil, dengan tidak, orang kata, menidakkan malam-malam yang genap. Macam tu tak? Sebab dalam hadis pun Nabi kata carilah malam Al-Qadar itu pada malam-malam ganjil, ataupun ada riwayat lain 10 malam akhir. Tak kisahlah, yang sedang kita berada padanya sekarang. Jadi ingat, pertama, semua malaikat turun pada malam itu. Turunnya buat apa? Mencatatkan siapa yang beramal, yang baca Quran ditulis, yang sedekah, yang itu, semualah yang namanya amalan bermula lepas maghrib tu. Bayangkan malam tu kita sembahyang maghrib dapat pahala 1000 bulan. Tuan-tuan, mana nak dapat tuan-tuan? Malam tu kita isyak dapat pahala 1000 bulan. Malam tu kita tarawih 1000 bulan punya pahala tarawih. Malam tu baca Quran 1000 bulan. Malam tu kita tahajud 1000 bulan. Malam tu kita tadabbur Quran 1000 bulan. Kita sedekah 1000 bulan. Kita wirid malam tu kena malam Al-Qadar, 1000 bulan punya pahala wirid. 1000 bulan punya pahala selawat. Allahu Akbar tuan-tuan. Baiknya Allah ni. Dosa kita banyak tau. Tapi kita nak cover dosa kita dengan amalan biasa, saya rasa tak boleh cover punya. Takkan boleh cover tuan-tuan. Kita ni jahat. Untuk salam, baru saya baik Ustaz. Saya dah lahir je, saya ingat 3 kali bawa dosa. Tak salah tuan-tuan. Ustaz pun dosa banyak kan. Kita pun dosa banyak. Ustaz pun sama je lah kita ni. Bukan ada beza apa pun. Bezanya orang panggil saya Ustaz, itu je. Tuan-tuan mungkin yalah baru-baru nak start lah macam tu kan. Dan mungkin Ustaz juga. Jangan marah pula tuan. Relax bergurau kita kan. Jadi nak sebutnya apa? Sahabat sekalian, pertama, malaikat turun sepanjang malam tu, dan dia mencatat dan dia bawa balik laporan tu pada Allah. Pahala banyak mana itu tak usah bincang. Yang Nabi sebut 1000 bulan saja. Calculation yang sebenar biarlah Allah yang kira.
kan. Itu lebih layak untuk Allah yang tukang kira, biar kat dia. Kerja kita cuba beramal saja. Baik, saya nak break sekejap, saya nak tengok komen sekejap. Hamidah Husin rasa belum lagi. Kak Farida harap-harap belum Ustaz, sebab amalan tak cukup lagi nak cover. Kan, manusia kita ni memang, perangai kita memanglah macam tu kan. Entahlah kita ni kan, entah bila rasa-rasa nak cukup pun kita tak berani nak cakap kan. Macam orang tanyalah, kalau mati hari ni macam mana? Janganlah Ustaz, amalan tak repair gini. Tapi bila nak repair tak tahu. Itu maksud saya kan. Manusia dia memang nak menangguh aja kan. Itu perangai kita lah, perangai kita semua lah. Kak Farida Yusof, terima kasih. Zahzan, kenapa asyik berpusing je internet? Entahlah Kak Zah, adakah itu tanda Lailatul Qadar? Kan, ada gangguan internet? Tak adalah kot. Kat rumah Kak Zah ni internet pusing-pusing. InsyaAllah yang tadi doa Habibah tadi, insyaAllah kita akan doakan sahabat saya ni, suami dia sakit. Cik Su, terima kasih. Asma Zuraida. Siti Cute Jambu daripada Singapura, saya baca sikit ni, dia ada kongsi cerita. Pengalaman saya 2-3 tahun lepas, 10 akhir Ramadan, selepas bangun tahajud seperti biasa wirid dan doa. Kemudian ada kalanya saya buka terjemahan Quran secara random. Kemudian betul-betul first page surah Ad-Dukhan. Bila baca ada sepotong ayat dalam surah itu mengatakan Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Remang bulu roma saya. Kemudian jam 7 pagi buka pintu remang, buka pintu rumah meremang lagi. Kemudian saya tanya ustazah dekat Singapura lah. Dia kata dia juga rasa itu adalah Lailatul Qadar kerana bila dia keluar kerja, daun-daun di pokok semuanya tunduk dan cuaca tidak panas. Wallahu alam. Boleh jadi itu tidak mustahil. Kan? Sebab saya kata dah, malam tu kalau jadi, bagi orang-orang yang Allah pilih ni, dia bagi rasa. Hati kita lah, hati. Kan, hati kita, aku rasa macam malam ni. Rasa berat malam itu tu ada. Kita dapat rasa. Itu tak mustahil. Kan, bagi orang kata mungkin sebahagian manusia yang Allah pilih, yang dia nak bagi rasa, kan, orang pilihan dia, untunglah siapa yang dapat kan. Jadi itu habuan masing-masing, dan itu pengalaman Puan Siti kita daripada Singapura tak. Baguslah, itu pengalaman dia. Allah nak bagi petunjuk. Kak Zaleha kata raya kedua dah boleh start puasa 6. InsyaAllah tahun ni kita memang pulun gila lah kan. Tersangkut kena puasa lah. Minda Ibrahim, terima kasih. Kak Syahida, terima kasih atas doa. Ummu Abu Hurairah, dah terlupa pula dah. Ada kuliah pukul 10. Tak apa, biasalah benda-benda tu. Kak Asia Yusof, Zaleha Mak Zain, Rohana Abdullah, Rohana Rajab, terima kasih Rohana Rajab. Betul Ustaz, nak ajar bangun pagi terbaik. Yang tadi itulah yang saya sebut pasal sahur tu kan, itu waktu terbaik kita nak bangkit lah, bulan Ramadan. Dan nak ajar ingat tarikh kalender Islam pun begitu. Bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan mana kita ingat dah kalender Masihi tu kan. Hari ni 14 Mei, ingatlah pasal 19 Mei kan, tu kan. Baik. Boleh tahu Ramadan ke berapa? Alamak, soalan. Tak tahulah. Nanti kalau kita ada rasa, kita beritahu malam tu. Siapa nak tahu kena join Telegram saya. Kan. Bukanlah kata ustaz ni macam lah poyo-poyo sangat boleh tahu Lailatul Qadar. Tak, saya tidak kata confirm. Saya kata seandainya saya dapat rasa, macam tuan-tuan lah kalau dapat rasa kan, koklah malam tu Allah bagi saya rasa macam malam ni je, macam malam ni je, kan. Saya share lah dalam grup Telegram tu. Untung orang duduk dalam grup tu. Kan, pandai Ustaz Mumpan suruh masuk.
tidak paksa pun kan. Siapa nak masuk, masuk. Tak mau masuk, sudah. Baik, terima kasih Ustaz Safwan Pamidi. Jenguk-jenguk kuliah pagi ni. Jasiah Jakpa, Syarifah. Itu terbaik untuk bangun malam. Betul. Li Suryani Hamzah. Ingatkan Lisa Suryani tadi. Terima kasih. Alamak, Helwa ni jangan puji Ustaz banyak sangat, nanti kembang jubah ni. Muhammad Azhar, terima kasih Ustaz. Kalsum Abdul Aziz, Ummu Arif, Zaliha, penjelasan sangat mudah untuk faham. Alhamdulillah. Kalau senang faham, saya syukur. Bukan sebab saya hebat, no, bukan. Jangan perasan sangat saya ni. Tapi Allah yang bagi faham. Saya ialah siapa yang sebenarnya itu rezeki saya sebenarnya. Rezeki saya kuliah, insya-Allah mudah-mudahan orang senang faham. Tuan-tuan tahu apa sebab dia? Bukan sebab saya hebat. Tak ada. Na'udzubillah, saya mungkin tuan-tuan ibu-ibu lebih hebat daripada saya. Kan? Lebih hebat daripada saya. Tapi saya sebenarnya rezeki itu, bila jadi ustaz, saya pernah cerita pengalaman saya dulu. Kebetulan takdir Allah, abang-abang saya pun ustaz Halim Nasir, Ustaz Salihuddin Nasir, dan mereka lah pada hujung tahun 1998 dulu, bila saya balik daripada Mesir, bila saya memilih berkejaya untuk jadi ustaz atau penceramah bebas atau bebas berceramah, suka hati akulah. Kan, penceramah bebas boleh, bebas berceramah pun boleh, ikutlah. Jadi saya diperturunkan beberapa tips. Saya memang terima kasihlah pada abang-abang saya dua orang tu, Ustaz Alim dan Ustaz Salihuddin Nasir. Kan, diorang banyak bantu saya lah. Masa mula-mula saya balik Mesir tahun 98 dulu, 22 tahun lepas. Jadi antara tips yang dia ajar pada saya masa itu, dia kata engkau nak jadi penceramah yang bukanlah hebat, tapi yang bagus lah, kan. Saya tak kata hebat lah, yang bagus. Antaranya dia kata, abang-abang saya pesan, pertama sekali perkataan kuliah-kuliah yang kau nak cerita tu, kau nak beritahu, kau nak bercakap dengan orang, dia kata pastikan perkataan yang keluar daripada mulut engkau adalah sebiji-sebiji. Itu yang saya buat sampai hari ini, dan saya nampak dia punya kesan. Kesan dia apa? Kesan dia orang senang faham. Saya bukan bangga, ya, jangan kata ustaz ni Allah macam bagus. Tak, ni saya cerita daripada hati saya, kesyukuran saya. Saya bersyukur. Bukan saya yang memahamkan. Yang memaham tu Allah Ta'ala. Yang memahamkan tuan-tuan, Allah. Yang bagi saya bercakap pun Allah. Yang menyusun perkataan saya pun Allah, kan. Cuma saya ikhtiar. Bila saya bercakap sebiji-sebiji ini, orang senang nak telan tau. Terima kasih Kak Wan baru masuk. Kak Wan ni lama dengan saya ni. Kak Wan pergi haji dengan saya 2011 saya Kak Wan. 2010, 2011 dulu. Kak Wan pun lama ikut kuliah saya. Jadi terima kasih Kak Wan. Ada satu surau tuan-tuan. Ini saya cerita pengalaman. Masa tu saya baru kahwin, baru jugalah baru kahwin. Tak ada anak lagi masa tu, baru setahun, dekat setahun kot rasanya. Lepas tu rumah saya ikut, yalah kita berdua je kan, naik motor. Masa tu kereta pun tak ada lagi. Naik motor pergi kuliah di satu surau tau, dekat Shah Alam. Nama surau tu kita rahsiakan. Kan. Jadi orang tak tahu itu isteri saya. Orang tak kenal kan. Baru kahwin. Lepas tu adalah seorang makcik ni. Ya Allah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, dia punya memuji saya depan bini saya. Dia tak tahu yang tu bini aku. Kan? Dia kata, anak, Allah, makcik sukalah dengar kuliah Ustaz Rahim Nasir ni. Makcik kalau tahu jadual dia, jadual ustaz, memang makcik masak apa semua settle cepat-cepat sebelum bar maghrib dah pergi surau. Masa tu kuliah maghrib lah. Makcik tak boleh miss. Sedap dia cakap tu sebiji-sebiji.
Ibaratnya makcik telan tu seketul-seketul masuk. Saya dengar nak tergelak. Dia tak tahu itu bini aku. Bini saya pun buat berlakon, dia diam je kan. Tak cakap pun. Saya ni bini ustaz. Saya lagi melompat makcik tu. Kan? Itu. Tak, saya dah tuan-tuan macam mana terbuka pula cerita, senang nak faham ni kan. Jadi saya share benda ni bukan apa. Kadang saya nak tahu juga feedback tu. Tuan-tuan dengar faham ke tidak kan? Senang ke tidak kuliah saya ni, orang nak dipahami macam mana? Tujuan saya supaya saya nak buat penambahbaikan. Itu saja. Bukan nak tanya macam mana kuliah saya, okey tak? Dengan niat tuan-tuan puji, bagus tak, senang faham lah, sempoi lah, apalah. Bukan itu niat saya je. Tuan-tuan jangan sangka jahat kat saya pula. Niat saya, tak tahu dah saya macam mana terkeluar pula cerita tu tadi. Kan? Macam mana terkeluar saya tak tahulah. Jadi niat saya tu supaya saya nak buat penambahbaikan. Itu saja. Saya nak buat penambahbaikan. Ialah supaya saya tahu kuliah saya ni tersangkutnya dekat mana. Kenapa orang susah nak faham? Adakah saya cakap meleret-leret kan? Itu kita baikilah. So thank you very much. Sekejap saya baca komen sikit. Dia start daripada helwa tadi lah ni kan, sempoi tapi berisi ilmu. Tak apalah, pujian yang ikhlas. Alhamdulillah, segala pujian selayaknya bagi Allah. Zaliha Mak Zain, penjelasan yang sangat mudah faham. Rosliza Ramli, terima kasih. Zaid Ismail, betul Ustaz, alang-alang kena kurung, puasa 6 boleh start raya kedua. Kod, ada kod pula kat belakang, macam tak start je. Kan, tak apa, kita boleh start. Kita try tahun ni raya kedua belasah terus 6 hari straight. Macam ada berani tak? Siapa berani angkat good sikit? Kita challenge sikit. Kan, buat challenge. Ini buat challenge dalam TikTok, dalam Facebook, ngarut aja challenge-nya kan. So kita buat challenge puasa 6, start 2 Syawal sampai 8 Syawal. Ada berani? Straight terus. Baik, Abang Zainal Osman, terlajak laris pula pagi ni. Kenapa bang? Gugur syahid ke? Saya pun gugur syahid kat tadi bang. Kunci jam, Allah kejut kan. Jagalah kita, ambil tenaga sikit bang. Jasia Jaafar, memang mudah faham, terima kasih. Hamidah Idris, Ustaz, apa amalan terbaik bagi orang yang datang haid? Terima kasih soalan. Memang saya nak hurai benda ni juga sebenarnya. Kita tak nak orang-orang perempuan yang keuzuran ini dianaktirikan. Saya sayang awak semua, cewa kan. Sayang kerana Allah lah, jangan perasan sangat. Jadi nak sebutnya macam ni, sebenarnya bagi orang perempuan yang uzur kan, yang mungkin yang datang period, malam akhir ni pula datang, jangan kita mengeluh pula. Alamak Ustaz, Feras lah Ustaz, dan nak ujung ni pula dia datang. Nak buat macam mana? Dah itu jadualnya kan, dah itu aturan yang Allah bagi. Jadi bagi orang perempuan yang uzur syar'i, nampak macam ada Ustaz Alim Nasi je ni. Ustaz Alim Nasi ada ngintai-ngintai ke ni bro? Ke kanda saya ni. Dia tak boleh sembunyi. Saya ni radar kuat ni, 5G punya, dapat trace siapa makhluk-makhluk yang datang mengintai. Kan? Thank you bro, thank you. Baik, sahabat sekalian, Fida Ahmad tu nak tanya apa tu? Sedekah subuh tu. Tanya. Baik, apa tadi? Perempuan yang uzur, terutama 10 akhir, apa dia orang nak buat? Apa amalan yang dia boleh buat? Yang dia tak boleh buat, saya cerita yang tak boleh buat dulu nah. Yang dia tak boleh buat, puasa, baca Quran, pegang Quran. Baca Quran, pegang Quran sekali lah, dengan semayang lah. Semayang, baca Quran, pegang Quran, puasa. Ini yang diorang tak boleh buat. Lain daripada itu, dia boleh buat. Lain daripada itu boleh buat. Banyaklah. Sedekah boleh. Ni saya nak share.
Saya tengok start pagi tadi dan malam tadi sudah ada dah jamaah-jamaah kita dalam ni. Thank you bro. Dia buat keluar love tu, dia dalam tu. Dah ada dah jemaah-jemaah yang menonton saya ni, yang bermula kemarin dulu dan bermula daripada hari ni sudah mula dah masuk dalam akaun yang saya bagi tu kan. Dia masuk RM10, ada yang nak masuk RM5, ada yang RM20 satu malam. Dia nak buat infak, nak mudah-mudahan kena dengan Lailatul Qadar. Nampak kebijaksanaan tu? Boleh? Tak ada masalah tuan-tuan. Kita boleh infak, audio kuliah boleh, Quranik ni pun boleh. Yang menaja kuliah kita pagi ni, Quranik Mind City Center, Seksyen 14 Shah Alam, yang saya pinkan di bawah tu. Kak Wan, tengok Ustaz Alim dah keluar dengan love, from SP with love. Kak Wan kan. Jadi boleh dapat tu. Orang perempuan yang uzur, dia boleh sedekah. Tak payah ke masjid, transport online, senang kan. Dia boleh sedekah, dia boleh berzikir, dia boleh berselawat, dia boleh baca buku agama. Habis-habis tak tahu, dengar kuliah agama, boleh je. Itu pun amalan juga, amalan yang baik kan. Dia boleh buat. Yang dia tak boleh buat 3 tadi tu, semayang, puasa, baca Quran, atau pegang Quran lah. Yang lain tu semua dia boleh buat. Tak ada masalah, insya-Allah. Jadi orang perempuan yang uzur-uzur syar'i ni jangan susah hati lah. Allah tu dia sangat baik kan, dia sangat baik, insya-Allah. Muhammad Razi Aman, sempoi Ustaz. Kak Kalsum, senang masuk dan faham penyambaran Ustaz Salahuddin. Kuliah sempoi. Kak Azizah Mak Isa, Waalaikumsalam. Khalil, faham je lah korang ni kan, senang faham lah. Senang kuliah, senang kerja aku. Senang kerja saya ni. Tu dia Siti Cute, antara kuliah wajib ustaz yang wajib saya ikuti. InsyaAllah lah. Syukur, terima kasih banyak. Ramai yang cuba-cuba menyahut cabaran puasa 6 bermula 2 Syawal ni kan. Cik Su, Sazwan, Firdaus, Siti Habibah, Amin, Khalil, Kak Syam. Bagus. Firdaus Ahmad nak tanya berkenaan sedekah subuh. Sedekah subuh ni apa maksud dia? Sedekah yang kita beri waktu pagi ke macam mana kan? Dia ginilah, sedekah ni subuh pun boleh, siang boleh, malam pun cantik. Cuma dalam satu hadis sahih yang Nabi sebut, setiap pagi di saat terbitnya matahari, naiknya matahari, keluarnya matahari, Nabi kata ada apa? Nabi kata ada malaikat yang berdoa kepada orang yang berpagi-pagi memberi sumbangan, menginfak, jariah, wakaf, menderma, memberi. Nabi kata pagi-pagi terbit matahari, ada malaikat yang mendoakan pada orang yang memberi infak itu dengan kata para malaikat, ya Allah, Engkau berkatilah harta yang diberi oleh sipulan itu, dan Engkau tambahkan lagi, gantikan semula hartanya. Allahu Akbar, tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada manusia, terutama orang bersedekah kan. Sedekah subuh ni ada pandangan juga yang kata sedekahnya pada waktu subuh, sebelum subuh, ataupun ketika berjemaah di surau masjid, tak kisahlah. Yang penting waktu subuh tu pun boleh kan, sebab hadis yang saya sebut tadi, malaikat doa, Engkau gantikanlah ya Allah pada harta yang telah diinfakkan oleh sepulan tadi, Engkau berkatilah hidupnya dan Engkau gantikan semula. Ini doa siapa? Bukan doa ustaz, bukan doa Ustaz Alim, bukan doa saya, Ustaz Salahuddin, ustaz lain. No, ini doa para malaikat.
Doa malaikat insya-Allah makbul. Doa kita belum tentu kan. Dan yang kedekut pun tiap-tiap pagi malaikat doa juga, ya Allah, engkau bankruptkan, tu dia, engkau lenyapkanlah atau sempitkanlah rezeki orang yang kedekut itu. Tiap-tiap hari malaikat doa, tuan-tuan. Kita tak dengar. Kalau dengar, itu tak kira lah. Sedekah subuh pun cantik, sedekah malam pun, malam-malam akhir pun okey juga. Kak Wan, penyampaian Ustaz Rahim, Ustaz Sarudin jelas bersyukur dapat kenal belajar dengan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Wan. Terima kasih Amaipo saya, Abang Aznan Saidin daripada Langkawi. Nanti kita balik Langkawi lah, insya-Allah. Jason Roberto Freddy, lama ini nama pemain Liverpool ke? Kan? Terima kasih. Siti Fatimah Cik Awang, boleh tak kita bayar zakat fitrah pada mak mertua kalau dia miskin, kalau dia asnaf yang layak terima, boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Kita bayar pada mereka-mereka yang layak lah, maksudnya yang dikategorikan asnaf. Tuan Haji Ismail bin Din, terima kasih. Syarifah Marsidi, bagi orang-orang tua yang biasa sedekah setiap malam Ramadan di surau masjid tapi tahun ni tak dapat nasi tabung lagi, nak buat online tak ada, tak reti nak online, ada cara lain tak Ustaz? Kalau cara lainnya apa tak ada lah kot tu. Cara lainnya minta tolong ke anak lah kot. Minta tolong ke anak-anak cucu yang pandai online ni kan, kita bagi duit, minta tolong diuruskan tiap-tiap malam tak. Itu je lah kot. Nampak gaya caranya tu. Sebab surau masjid ni dia yalah tak buka kan, jadi payah juga nak di online kan tu kalau tak reti IT kan. Bukan semua orang pandai. Nak muda macam kita ni mungkin pandai lah. Otai-otai masih berbisa ni, dia kadang-kadang dia tak reti kan. Jenis zaman-zaman Jepun dulu ni tak reti. Jadi anak-anak boleh minta tolong lah, anak-anak ke siapa kan, cucu ke, orang-orang yang dipercayai lah. Kan silap orang kan, dia sonlapnya dia orang tua tu. Kan, gitulah. Jadi sahabat sekalian, apa pun kesimpulan akhir kita pagi ni, nak habis dah ke Ustaz? Cukup lah tu bang, bawa tenang sikit. Sikit-sikit kan, yang penting kita dapat, insya-Allah. Baik, sahabat sekalian, kesimpulan akhir, pertama sekali, berbaki yang ada kita abaikanlah. Malam tadi dah lepas ke belum Lailatul Qadarnya, wallahu taala alam, mungkin belum, mungkin sudah. Kalau tanya saya, belum. Mungkin sahabat pun ada pandangan masing-masing. Terpulang, itu kita dengan Allah saja. Yang penting berbaki ni, walaupun malam ni malam genap, jangan buat goyang kaki pula. Pulun juga macam biasa, insya-Allah. Ulama kata macam ni, antara prasyarat kita nak dapat Lailatul Qadar tu, jangan tinggal sembahyang maghrib, isyak, tarawih dan subuh berjamaah. Cubakan berjamaah. Kalau tak dapat, seorang pun tak apalah, tapi jangan tinggal. Itu antara prasyarat kata ulama. Jadi apa pun sahabat sekalian, usaha dapat tak dapat kita serah pada Allah, tapi bersangka baiklah dengan Allah, kita akan dapat. Insya-Allah kita akan dapat. Amin ya rabbal alamin. Sebab peluang tu besar tuan-tuan. Peluang nak dapat sangat besar. Sebab malaikat turun, kata ulama, daripada maghrib dia dah mula turun. Sa'id al-Musayyib, ataupun ada yang sebut Sa'id al-Musayyab, memberitahu dalam tulisannya tentang Lailatul Qadar. Dia kata ianya akan bermula, kemuncak permulaan starting dia tu isyak. Tu dah mula, orang kata malaikat dah mula deru, dan kemuncak utama dia memang itulah, memang kita kata apa tu, 2/3 akhir malam tu lah, waktu sahur kita tu. Itu kemuncak dia. Jadi saya pun dah bincang dah sebelum ini, tanda-tanda dia malam tu kita rasa tenang,
cuacanya tidak panas sangat, tidak sejuk sangat. Kita ibadah pun rasa sedap, hati kita pun berasa berat macam malam ni kan, macam malam tu lah. Contoh dia begitu. Dan Nabi kata malam tu pun sunyi daripada bunyi salakan anjing dan keldai. Dan cuaca pagi besoknya tu tidak kuning seperti biasa, dia macam nak berjerebu, putih-putih sikit, kabur-kabur, sebab terlindung dengan malaikat yang mula naik selepas subuh balik ke tempat asal mereka di langit. Dan cahaya malaikat tu terhalang, cahaya matahari tu terhalang oleh cahaya malaikat yang menderu naik. Tu yang pagi tu mendung, pagi tu macam putih, satu macam punya kelabu aja nampak kan, sayu je. Itu tandanya. Kalau itu tengok dah sayu, malam tadi pula kita tak bangkit, tu lagi 2 kali sayu jawabnya. Tak lepas dah kita malam tu. Jadi sahabat sekalian, apa pun jagalah ibadah kita, insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya nak berhenti ni. Terima kasih Aziz Ahmad, Latifah Ahmad, lambat masuk, tak apa. Umi umrah, anggap tiap-tiap malam Lailatul Qadar Ustaz. Betul, baru kita boleh pulun kan. Macam saya kata tadi, alah Ustaz, malam ni malam ganjil, malam genap Ustaz, relax kan, tidur lewat malam ni, esok tak bangkit lah. Janganlah gitu, memilih-milih. Itu mujurlah Nabi kata 10 malam akhir kan. Kalau Nabi kata malam Lailatul Qadar setiap malam 27, lagi ngeri kita kan, malam 27 je pulun kan. Itu hikmah kata ulama, Allah tak bagi tahu ke Nabi dan Nabi tak bagi tahu pada umat bila waktu tepat tu kan. Itu hikmah. Kalau tidak, pakai goyang kaki kita, itulah. Cik Su, Kak Tun baru masuk. Kak Tun baru habis mengaji kot noh Kak Tun, busy tu. Helwa Istiqamah, terima kasih. Sufian Hadi, solat 5 waktu memang tak boleh tinggal, wajib. Betul-betul, tinggal berdosa. Allahu Akbar. Faridah Yusof, terima kasih. Muhammad Nizam Ibrahim, Muhammad Razif, intailah Lailatul Qadar bermula lepas asar, kerana malaikat mula turun selepas asar. Matahari cerah tapi redup kerana terhalang oleh malaikat yang berbondong-bondong. Betul, ada juga pandangan sebut begitu, starting dia tu kan. Jadi yang penting persiapan. Itu sebenarnya yang paling penting. Mengintai-intai pun tak buat apa, tak ada apa juga kan. Intai-intai juga, amalan kena istiqamah, insya-Allah. Ya. Kemah Ustaz baru legend. Apa yang legendnya bang? Haris Ibrahim Husin, buat tenang Ustaz, agak-agak. Terima kasih Abang Haji Ismaidin, Asma Zuraida, terima kasih semua, insya-Allah. Ada pengumuman sedih sikit, petang ni tak ada kuliah. Petang ni tak ada kuliah kan. Tengah hari ni saya ada satu kuliah sebenarnya, tapi saya tak nak cerita lah pada tuan-tuan, sebab tajuk sama je, tajuknya Lailatul Qadar juga. Tapi yang tu saya rasa lebih pada tertutup kot. Itu untuk staf Telekom Perak. Kan, saya pun tak tahu link mana yang dia pakai, tapi diorang akan live dengan saya guna StreamYard tu lah, pakai call, telefon, video call kan. Lepas tu diorang tembak dalam Facebook diorang kot. Tak apalah, tuan-tuan tak payah dengar lah. Tuan-tuan dengar ustaz lain lah tengah hari ni, pergi cari ustaz lain pula. Kan, sebab cerita sama je saya nak goreng pun kan. Jadi cuma petang ni saya minta maaf sekali lagi, saya rasa saya tak sempat pasal saya dapat offer. Ada satu anak murid offer, anak murid baik saya juga ni, anak murid yang sangat baik dengan saya, Kak Wati kita lah. Jadi tadi dia WhatsApp, dia kata Ustaz, bila free Ustaz, besok ada free tak, datang rumah saya Ustaz, ambil paste rendang, paste masak merah dengan kuah kacang. Rumah jauh lah, rumah dia dekat Taman Sahabat Kajang tu. Jadi lepas tu dia pesan pula, Ustaz jangan gatal-gatal nak bagi duit apa semua ya, dia kata. Sebab saya selalu bagi duit raya dekat anak dia tu. Anak dia tu ada seorang tu Allah uji dengan macam autism lah. Autism kan, anak-anak autism, anak istimewa ni, anak-anak syurga.
Saya suka bagi duit ke anak dia tu. Dia marah saya. Dia kata, Ustaz jangan bagilah apa-apa kan. Jadi saya kata ke dia, besok Ustaz kalut sikit. Kalau hari ni boleh, petang ni saya kata. Petang ni cantik. Saya baca tadi sekejap, dia kata macam cantik Ustaz katanya. So, tuan-tuan buat tenang, kita jumpa subuh besok. Ni jangan ada yang tertukar jadual pula. Kita jumpa subuh besok 6.30 pagi. Saya akan sambung apa yang kita bincangkan petang semalam. 3 ciri orang bertakwa yang kita baru habis 1, 2 dan 3 belum. Itu kita bincang besok pagi. 6.30 tu insya-Allah. Alright. Kak Faridah Mak Saad baru masuk. Baru balik klinik. Mudah-mudahan sihat. Kak Syam, Asma, Hadli, alright, terima kasih semua. So terima kasih semua. Zakif Zaitun, amalan kena istiqamah. Betul. Asma Zuraida, kalau kita nak doa apa-apa pun tak apa. Tapi jangan tinggal doa yang Nabi ajar pada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Doa yang saya rasa kita hafal, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tiap-tiap malam akhir ni baca doa tu. Allahumma, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, maha pengampun, tuhibbul afwa, dan suka kepada orang-orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, ampunkanlah dosaku ya Allah. Atau bahasa mudahnya, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tiap-tiap malam tarawih dan malam-malam munajat kita 10 akhir ni, jangan tinggal doa minta ampun. Itu saja. Itu doa min dia. Min doanya ialah pengampunan. Apa erti hidup? Bila kita mati, Allah tak ampun dosa kan? Tak ada erti. Duit kaya raya berbilion, berlori pun duit kita, kalau mati Allah tak ampun dosa, masuk neraka juga. Itu ceritanya. So, malam akhir ni, pulun minta Allah ampunkan dosa kita, dosa mak ayah kita, mertua kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan sekolah kita, saudara mara kita, siapa lagi? Ulama-ulama kita, Ustaz Rahim Nasir, jangan tinggal nama saya. Ustaz Alim Nasir, Ustaz Saluddin Nasir, kami 3 beradik ni kan. Doakanlah dan ustaz-ustaz lain juga insya-Allah. Terima kasih. Okey, Firdaus insya-Allah kita doakan dengan Kak Habibah tadi untuk suaminya insya-Allah. Kita pakai doa sekejap lagi. Bila pagi yang nampak bertenang tu ada harapan tak agak-agak? Tak tahulah bila bertenangnya tu tak. Gitu. Arfia Rosa, first time dengar. Okey Ustaz ni. Alamak. Baru first time dengar dah kata okey lah. Untuk pengetahuan tu dia tersasul pula. Untuk pengetahuan, Allahu Akbar, letih aku bercakap tadi. Untuk pengetahuan Arfia Rosa yang baru dengar kuliah saya kali pertama untuk pagi ni, insya-Allah Ustaz akan buat kuliah setiap hari. Pagi 6.30, petang pukul 6. Sepanjang PKP ni. 6.30 pagi, 6 petang. 6.30 pagi, 6 petang. 6.30 pagi, 6 petang. Kalau sudi, dengarlah kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Kalau tak sudi, enggak apa-apa. Ramai lagi ustaz lain yang lebih hebat daripada saya kan. Saya tak ada apa-apa lah. Jadi apa pun, terima kasih Arfia Rosa. Sedap lama tu. Eli Masni, terima kasih Kak Tun, terima kasih Ibrahim Husin. Terima kasih banyak Ustaz Kemah Keming, Jom Burung Letak Qadar. Penerbit pagi ni Iqbal Hakim, handsome. Wah, ada penerbit Ustaz Ibrahim, kita ada penerbit Iqbal Hakim, handsome. Cuba tepek dia punya link Facebook okay? Nak tengok kehandsomeannya tu. Abu Haris, Kak Saliza, Kak Wan, Ustaz doakan Kak Wan, insya-Allah Kak, sama-sama kita. Salam kat abang Kak. Lama tak jumpa abang. Tadi jumpa saya, dia belanja pula makan kan. Nasi royal lagi. Itu yang syok.
Salam Ustaz, doa juga untuk kami. InsyaAllah kita pakat-pakat doa sama-sama. Baik, kita ada beberapa hajat. Doakan kawan kita. Yang pertama tadi, siapa namanya tadi? Firdaus. Untuk anak beliau yang 17 hari kot tu. Baru bersalin, rasa anak lelaki kot. Kena sakit kuning, belum sembuh-sembuh lagi, dah hari ke-17. Jadi insya-Allah kita doakan bersama pagi ni. Dan juga untuk sahabat sekolah saya di Kuala Kubu dulu, Siti Habibah Mama Amin, suaminya Abang Musa, yang saya kenal sudah lama dah sakit, walaupun nampak ada recovery juga, tapi kadang-kadang kita kata macam on off lah, ya. Pun kita akan doakan juga beserta hajat-hajat yang lain yang ada di situ. Tengok, aku dah kata dah, bila Ustaz Salahuddin masuk ni memang masalah besar. Allah, adik pun handsome. Janganlah bang, kita ni tak boleh macam makan macam ni. Firdaus, anak perempuan, anak perempuan, insya-Allah. So itu sajalah. Saya minta maaf, petang ni kuliah pukul 6, kita hold dulu. So kita akan jumpa pukul 6.30 pagi besok. Kita sambung shortlist orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Dan pukul 6 petang besok juga kita akan sambung lagi, kalau tak ada apa-apa halangan. Thank you bro. Pagi-pagi tadi Ustaz Halim ni kekanda seorang lagi pula masuk daun ni. Kacau lain sungguh. Apapun, terima kasih bro, menunjuk ajar pada adik yang degil ni, kan, 22 tahun dulu. insya-Allah mudah-mudahan Allah beri yang terbaik lah pada kekanda saya berdua, keimanan, ilmu dunia akhirat, insya-Allah. Alright, terima kasih banyak. Kita jumpa kuliah subuh pagi besok, insya-Allah. So mari kita tangguhkan dulu dengan doa untuk hajat yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga sebenarnya pada Quranic Mind Center. Abang-abang spot check adik memang ke, itulah kerja kami ni. Adik spot check abang, abang spot check adik, kan, itulah kerjanya. Jadi terima kasih pada Quranic Mind Center Seksyen 14 Shah Alam. Link yang saya pin di bawah tu, tuan-tuan boleh klik. Siapa nak belajar Quran, belajar tajwid, belajar taranum secara asas, boleh berurusan dengan Quranic Mind Center. Siapa nak infak juga untuk kuliah-kuliah, penajaan kuliah-kuliah bersama Quranic juga, boleh link pada apa yang dimasukkan tu. Ada link semua situ. Untuk infak buka puasa ada, infak kuliah harian ada. Tuan-tuan bagi je lah, jangan cakap banyak sangat, bagi saja, kan. Kalau kita ada 100 orang ni, kalau seorang bagi RM10 dah 1,000 lah, kan. Bukan banyak, seorang RM10 je masuk kat Quranik tu, dapat 1,000, kan. Kita boleh bagi ke penajaan kuliah, boleh bagi ke infak iftar untuk orang fakir miskin dan sebagainya. Nuriah Abdul Hamid, terbaik adik-beradik. Kami memang macam ni lah Kak Wei, bergurau tak habis-habis kami. Kalau jumpa memang habis cerita lah. Orang tak kenal kami ustaz kalau kami berjumpa 3 orang ni. Kak Tun suka menyakat lah. Memang macam tu lah kerjanya. Baik, terima kasih. Kita jumpa tomorrow. Dia bila nak habis cakap orang putih. Kita jumpa tomorrow morning 6:30 AM, insya-Allah, biiznillah. Sekali lagi terima kasih semua, saya sangat menghargai. Terima kasih yang share, yang komen. Saya minta maaf yang bergurau, saya minta maaf. Yang tanya soalan saya jawab tak kena ke, saya minta maaf. Itu yang saya boleh jawab lah, insya-Allah. Baik, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya minar Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, Kau berkatilah sisa-sisa perjalanan hidup kami di penghujung Ramadan ini ya Allah. Warzuqna lailatal qadri fi hazihi sanah. Dan Engkau anugerahkanlah atau kurniakanlah kepada kami ya Allah fadilat Lailatul Qadar itu pada tahun ini kepada kami, wa fi kulli sanah, dan juga ya Allah pada tahun-tahun mendatang kami nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau berilah kesembuhan kepada suami, kepada sahabat kami Siti Habibah Muhammad Amin ya Allah, yang telah lama menanggung kesakitan itu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikanlah kekuatan kepada beliau, kekuatan kepada isterinya dan anak-anaknya untuk meneruskan perjalanan hidup ini dengan cara dan qadar yang Engkau redai ya Allah. Sembuhkanlah beliau ya Allah, berilah kekuatan jiwa kepada beliau, kesabaran kepada beliau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau berikanlah juga kesembuhan kepada anak sahabat kami Muhammad Firdaus Ahmad, yang anaknya sudah hampir 2 minggu lebih ya Allah mengalami penyakit kuning. Mudah-mudahan segera sembuh dan sempat untuk discharge daripada hospital, khususnya menjelang Aidul Fitri ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil kami, dosa besar kami ya Allah, dosa yang kami sengajakan ataupun dosa yang tidak kami sengajakan ya Allah. Kau ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, kedua mertua kami ya Allah, dosa adik-beradik kami ya Allah, dosa saudara mara kami ya Allah, dosa jiran-jiran dan sahabat handai kami ya Allah, dosa seluruh para alim ulama kami, tuan-tuan guru kami, para asatizah kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia dan lebih-lebih lagi di negeri akhirat nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, selamatkan perjalanan hidup kami ya Allah, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dosa kami sangat menggunung ya Allah. Kami bersyukur Engkau memilih kami dapat hidup di hujung-hujung Ramadan ini ya Allah. Kurniakan Lailatul Qadar kepada kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampunkan dosa kami ya Allah, kami akan dihumban ke dalam neraka-Mu ya Allah, yang sudah pasti kami tidak mampu untuk menanggungnya ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di bawah tadi tu saya ada letak komen dekat link tu saya punya grup Telegram, kan? Grup Telegram, siapa yang nak join
InsyaAllah dia boleh join lah, ya. Itu tidak ada paksaan kan. Siapa nak join grup apa tu, grup Telegram Ustaz ni, boleh join lah. Sebab dalam grup tu nanti kita akan share lah apa-apa yang patut, update-update kuliah dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh share dalam tu. Sekejap lah, saya nak pinkan sikit. Mana pula hilang tu. Okey, sudah pin. Dah pin dah. So, siapa nak join boleh tekan link yang saya pin tu. Tapi tidak wajib lah, ya. Siapa nak join saja. Itu grup Telegram. Setakat ni dah ada 200 lebih dah. Jadi tuan-tuan nak meramaikan lagi, insya-Allah kita share-share apa yang terbaik lah dalam tu. Kan, walaupun ramai yang silent reader dalam tu, senyap aja kan. Tapi tak apa, no problem. InsyaAllah boleh tekan link tu, boleh join lah. Kita akan update info-info yang terbaik, yang bermanfaat, insyaAllah dalam link yang berkenaan, insyaAllah. So kita jumpa tomorrow morning, insyaAllah besok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang dah join, terima kasih banyak. Okay, kita jumpa besok pagi, insya-Allah.